Ni yang antara yang paling susah sekali sebenarnya pelajar-pelajar nak buat. Saya punya anak murid pun susah sangat kadang-kadang dia nak menulis prosedur dengan betul. Jadi sampailah saya dapat satu idea yang saya rasa boleh bantu pelajar saya menulis langkah-langkah eksperimen tu dengan lebih baik. So macam mana? Saya dengar betul-betul saya ajar gunakan kaedah ABC. Kaedah ABC. Saya nak ajar dia buat ayat tu macam mana. So saya gunakan ABC. A tu apa dia? A tu action. Maksudnya dia kena cerita ayat dia tu mesti kena mula dengan perbuatan dia. Saya masukkan, letakkan, didihkan, apa lagi? Rekodkan, perbuatan. Mulakan ayat dengan perbuatan. Yang kedua, B tu apa dia? B tu adalah bahan. Masukkan air suling, masukkan asid, didihkan air suling. Contoh. Okey, B tu bahan. Dan yang ketiga, C adalah container. So, container bekas lah ataupun tempat. Contoh dia tadi macam kita pakai apa? Bika. Saya ulang balik ayat yang pertama. Ayat lengkap. Contoh dia macam didihkan air suling dalam bika 500 ml. Nampak? So, jelas. Orang baca pun orang dah clear. Apa kita punya benda yang kita nak cerita dan kita buat dalam tu. Okey, untuk satu-satu ayat. Okey? Jom kita tengok lagi contoh-contoh lain bagi A, B dan C. Perbuatan ni macam mana? Contoh macam masukkan, panaskan, letakkan, biarkan, perhatikan. Okey? Bahan pula. Kita pakai bakteria, kita pakai air suling. Nyatakan berapa banyak kita pakai. 100 ml ke, 10 ml ke. Kemudian kita tulis contoh lagi 10 ml asid hidroklorik. So memang clear. Jawapan kita jelas. C, container. Kita pakai bekas apa? Bika 250 ml. Kita pakai tabung uji ke? Kita pakai piring Petri ke? Kelalangkun. So kita nyatakan. So kita boleh buat ayat dengan lebih baik lah. Okay. So untuk eksperimen yang kita tengok pada hari ni tadi tu, yang pasal jisim objek dengan momentum tu, macam mana cara nak menulis dia? Ni contoh cadangan lah. Cadangan macam mana nak menulis prosedur tu supaya kalau kita jawab macam ni, memang kita akan boleh dapat markah penuh. Kalau dalam SPM biasanya 4 markah, so kita boleh dapat semua 4 markah tu. Okay. So macam mana? Saya kata tadi, kita gunakan kaedah ABC. ABC. A tu action, B tu bahan, C tu container ataupun bekas. Okay. Ataupun tempat. Nanti kita tengok macam mana nak sesuaikan ABC tu pada ayat kita. Okay. So step yang pertama, kita tetapkan tu action lah tu. Dia punya perbuatan. Kita tetapkan B. B tu bahan. Apa dia yang kita tetap? Kita tetapkan apa? Kita tetapkan landasan dia. Landasan tu kita tetapkan pada kecondongan 45 darjah. Lepas tu C, container ataupun bekas ataupun tempat dia. So kita letak dia atas permukaan lantai. Nampak? So dah dapat satu ayat yang lengkap. Nombor 2. Apa action dia? Kita letakkan. Itu kita punya perbuatan. Apa benda yang kita letak? So kita letak bongkah kayu. Kat mana kita letak? Si tempat dia kat mana? Kita letak dekat hujung landasan. Nampak? So jadi ayat yang lebih baik. Letakkan bongkah kayu pada hujung landasan. Okey. Yang ketiga, kita letakkan dan lepas satu troli. Kita cerita dulu pasal yang satu troli tu. Letakkan dan lepas satu troli. Bahan dia troli itulah. Okey. Dia punya apa? Dia punya kontainer dia apa dia? So pada awal landasan dan biarkan berlanggar. Itu dia punya huraian-huraian lah yang supaya ayat kita tu jadi lebih sampai. Kadang-kadang kita tulis saja nanti dia tak berapa nak proper kan. So kita buat ayat yang lebih baik. Okey. Yang keempat, apa dia punya action dia? Apa dia punya perbuatan dia? Ukur. So kita ukur. Nak ukur apa? Apa bahan dia? Bongkah kayu bahan dia. Tapi kita nak ukur jarak sesaran bongkah kayu selepas berlanggar. Kita nak guna apa? Dengan menggunakan pembaris. Okey. Yang kelima adalah kita ulang. Sebab tadi kita pakai satu troli. Yang ini kita nak pakai beberapa troli. Kita nak pakai 2 dan kita nak pakai 3. So perbuatan dia kita ulang balik. Nak ulang apa? Ulang langkah 1 sampai langkah 4. Okey.
apa dia punya tempat dia dengan menambahkan bilangan troli ataupun dengan menggunakan 2 troli dan 3 troli. Okey. Dan akhir sekali adalah perbuatan dia nak buat apa? Kita nak rekodkan. Kemudian kita buat pemerhatian, rekodkan pemerhatian dalam jadual. So kita dapat 6 langkah kat situ dan 6 langkah ni memang dah cover semua daripada mula kita buat eksperimen sampai habis. Nampak tak macam mana kaedah ABC ni sangat membantu macam murid saya lah untuk menulis dengan lebih baik lah. Okay? So kalau kita tengok balik untuk ayat 1 dan ayat 2 tu kita dah cerita dah apa yang kita malarkan dalam eksperimen kita kan. Iaitu kita letakkan landasan, kita letakkan bongkar kayu. Itu sama. Setiap kali eksperimen tu ada 3 jenis. Satu yang kita pakai 1 troli, yang kedua kita pakai 2 troli, yang ketiga kita pakai 3 troli. Tiga-tiga tu sama ketinggian, betul tak? Sama ketinggian. Dan juga bongkar kayu pun sama kita letakkan kat ujung. Okey, so yang itu adalah dimalarkan. Kemudian kita letakkan dah lepas 1 troli. Kita pakai 1 troli tu. 1 troli tu menunjukkan kita dah guna, kita dah kawal manipulasi dia. Kita dah manipulasi dia kat situ sebab kita pakai 1. Lepas tu kita pakai 2. Lepas tu kita pakai 3. So, itu dah kita cerita pasal pemboleh rubah dimanipulasikan. Okey. Dan yang ketiga adalah kita cerita pasal yang bergerak balas. So, apa bergerak balas dia kat sini? Iaitu jarak sesaran bongkar kayu. Jarak sesaran bongkar kayu. So, kita dah cerita dah kat situ. Kita suruh budak ukur, pelajar ukur jarak sesaran bongkar kayu gunakan pembaris. Okey? Jadi, semua dah ada. Kita dah cerita pasal dimalar, kita dah cerita pasal dimanipulasi dan kita dah cerita pasal bergerak balas.